Isu 1MDB kembali panas. Najib Razak akui menggunakan Jolo untuk bantu kewangan Malaysia. Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi di channel ini Current Sphere MY. Kes perbicaraan melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak terus mencuri perhatian apabila beliau mengakui di Mahkamah Tinggi Putrajaya bahawa beliau menggunakan bantuan ahli perniagaan kontroversi Low Taek Jo atau lebih dikenali sebagai Jolo bagi membantu kewangan Malaysia. Dalam perbicaraan yang melibatkan dakwaan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram berjumlah 2.27 bilion ringgit dana 1MDB, Najib menjelaskan bahawa meskipun menyedari reputasi buruk Jolo, beliau percaya hubungan rapat Jolo dengan pegawai-pegawai di China boleh digunakan untuk mendapatkan peluang yang bermanfaat bagi negara. Najib menyatakan bahawa keputusannya untuk menggunakan bantuan Jolo dibuat atas dasar keperluan segera untuk menjana kekayaan bagi negara, khususnya melalui pelaburan infrastruktur seperti projek laluan rel pantai timur ataupun ECRL dengan China. Ketika disoal oleh Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib, Najib menyatakan bahawa bantuan Jolo digunakan untuk membantu pegawai khasnya Amri Effendi Nazaruddin dalam urusan rasmi ke China pada Jun 2016. Ahmad Akram membangkitkan persoalan tentang mengapa Najib masih bergantung kepada Jolo walaupun mengetahui reputasinya yang dikaitkan dengan pesta mewah bersama selebriti Hollywood dan gaya hidup luar biasa. Najib mempertahankan keputusannya dengan menyatakan bahawa Jolo mempunyai hubungan peribadi yang unik dengan pihak tertentu di China, sesuatu yang tidak dimiliki oleh duta rasmi Malaysia di sana. Dalam keterangannya, Najib berkata, "Saya mahu bantuan untuk menjana kekayaan bagi Malaysia secepat mungkin. Dia mempunyai hubungan di China yang boleh dimanfaatkan untuk projek seperti ECRL tetapi bukan untuk menyelesaikan hutang 1MDB." Namun begitu, Najib menafikan dakwaan bahawa misi ke China yang diketuai oleh Amhari Effendi adalah bertujuan untuk meminta bantuan menyelesaikan hutang 1MDB. Sebaliknya, Najib menegaskan bahawa tujuan utama misi itu adalah untuk menilai minat China dalam pelaburan infrastruktur di Malaysia, termasuklah projek ECRL dan saluran pipe gas di Semenanjung Malaysia serta Sabah. Pasukan pembelaan Najib mendakwa bahawa Amhari yang merupakan salah seorang saksi pendakwaan adalah seorang pegawai yang korup kerana menerima rasuah daripada Jolo. Bagaimanapun, pendakwaan tetap mempertahankan bahawa Najib sendiri yang bergantung kepada Jolo walaupun mengetahui reputasi buruk ahli perniagaan tersebut. Isu penggunaan dana 1MDB tidak terhenti di situ. Dalam perbicaraannya, Najib turut menolak dakwaan bahawa beliau tertekan untuk mendapatkan bantuan Jolo akibat tekanan daripada International Petroleum Investment Corporation ataupun IPIC Abu Dhabi. Menurut pihak pendakwaannya, tekanan ini timbul kerana kegagalan 1MDB membayar bon yang telah dibeli oleh IPIC yang seterusnya menyebabkan kedua-dua syarikat milik negara itu membawa kes tersebut ke Mahkamah Timbang Tara di London.
Najib juga membidas tuduhan bahwa beliau menghantar Amhari dengan misi rahasia untuk menyelesaikan hutang ini, sambil menegaskan bahwa tiada sebarang usaha yang bertujuan untuk menggunakan China sebagai penyelesaian kewangan 1MDB. Selain itu, perhatian turut diberikan kepada kenyataan Najib berkenaan pengumuman yang dibuat oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat ataupun DOJ pada tahun 2016. DOJ ketika itu mendakwa lebih 3,5 bilion US dollar telah diselewengkan daripada 1MDB untuk membeli aset mewah seperti kapal layar, lukisan terkenal, dan hartanah elit. Najib menegaskan bahwa dakwaan DOJ tidak terbukti dan laporan tersebut bersifat berat sebelah kerana tidak mengambil kira peranan pihak-pihak lain seperti IPIC. Beliau berkata, "Saya tidak pernah didakwa di Mahkamah Amerika. Tuduhan DOJ tidak terbukti." Bekas Peguam Negara Amerika Syarikat Loretta Elizabeth Lynch dalam sidang media pada tahun 2016 mengaitkan individu yang dikenali sebagai Malaysian Official One dengan skandal tersebut. Walaupun tidak secara langsung disebut, individu ini jelas merujuk Najib berdasarkan pengakuan beberapa pihak yang lain. Najib menyuarakan rasa kecewa terhadap pengumuman tersebut yang menurutnya memberikan gambaran buruk terhadap pentadbiran beliau pada peringkat antarabangsa. Perbicaraan kes Najib telah berlangsung selama 6 tahun sejak 2019 dengan pihak pendakwaan mengemukakan bukti daripada 50 saksi. Pada 30 Oktober 2022, Mahkamah Tinggi memutuskan bahwa Najib perlu membela diri atas 25 tuduhan, termasuk 4 tuduhan salah guna kuasa dan 21 tuduhan penggubahan wang haram. Walaupun begitu, Najib terus menegaskan bahwa beliau tidak mengetahui sebarang salah laku dalam 1MDB, sebaliknya mendakwa Joe Low dan pengurusan syarikat itu sebagai dalang utama penggelapan dana. Najib juga mempertahankan bahwa dana yang diterima dalam akaunnya adalah sumbangan daripada kerabat di Raja Arab Saudi selepas penghargaan terhadap sumbangan beliau kepada dunia Islam. Pasukan pembelaan Najib yang diketuai oleh Tan Sri Muhammad Safi Abdullah cuba menonjolkan elemen konspirasi dan manipulasi oleh pihak-pihak tertentu dalam skandal ini. Kes ini terus menjadi topik perbualan hangat bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di peringkat antarabangsa. Ia membuka persoalan tentang integriti kepimpinan, sistem pengurusan kewangan negara, dan peranan agensi-agensi berkaitan dalam memastikan dana awam diuruskan secara berhemah. Pelbagai persoalan kontroversi timbul dari kes ini. Adakah hubungan peribadi Joe Low dengan pihak China benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan Malaysia atau sekadar digunakan sebagai alasan untuk menutup penggelapan dana? Mengapakah Najib masih memilih untuk mempercayai Joe Low walaupun menyedari reputasinya yang buruk? Apakah kelemahan institusi negara yang membolehkan skandal sebesar ini berlaku tanpa disedari dalam tempoh yang lama? Tambahan pula, adakah wajar Najib terus menyalahkan pihak lain seperti pengurusan 1MDB dan Joe Low tanpa mengambil tanggung jawab atas peranannya sendiri? Bagaimana pula dengan peranan entiti seperti IPIC yang turut didakwa terlibat?
Adakah siasatan ini dijalankan oleh pihak berkuasa antarabangsa benar-benar memberikan gambaran yang menyeluruh, atau adakah terdapat elemen geopolitik yang mempengaruhi keputusan tersebut? Dalam konteks domestik, persoalan juga timbul mengenai naratif sumbangan kerabat di Raja Arab Saudi. Adakah rakyat Malaysia masih menerima alasan ini sebagai sesuatu yang munasabah, atau ia sekadar usaha untuk mengalihkan perhatian daripada isu sebenar? Dalam masa yang sama, persoalan lain turut timbul. Apakah langkah reformasi yang perlu diambil untuk mengelakkan skandal seperti 1MDB daripada berulang di masa hadapan? Kes ini bukan sahaja menguji integriti Najib sebagai bekas Perdana Menteri, tetapi juga mencabar keyakinan rakyat terhadap institusi-institusi penting dalam negara. Apakah pandangan anda mengenai isu ini? Adakah ia membuktikan kelemahan institusi negara, atau sekadar satu lagi konspirasi politik? Mari kita bincangkan di ruangan komen di bawah. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, Currents VMI. Sampai jumpa lagi di video yang seterusnya. Sekian sahaja. Terima kasih.